Sahabat, sesungguhnya tidur itu sangat dekat dengan kematian. Namun ketika tersedar dari tidur, kita juga tidak akan terlepas dari bayang-bayang maut. Oleh sebab itu sahabat, kita berdoa sebagaimana doa yang Rasulullah ajarkan. Ini doa yang daripada hadis Nabi SAW. Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ini lafaz daripada hadis Nabi yang sahih. Doa sebelum tidur. Tapi kalau kita nak amalkan doa yang sekarang ni pun boleh, tidak ada masalah. Sekarang ni biasa kita amalkan doa Bismikallahumma ahya wa amut. Hampir sama saja maksud dia. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Kemudian bila bangun daripada tidur, kita baca doa. Sebenarnya bukan saya nak sebut perkara ni, bukan nak ibu-ibu semua dah amalkanlah doa nak tidur, bangun tidur kan. Tapi ada sesuatu mesej yang perlu kita fahami, prinsip daripada nak tidur dan bangun tidur. Nabi SAW bersabda, ini kemudian ketika baginda bangun dari tidur, baginda berdoa, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan, dan kepadanya lah kita akan kembali. Muslimin muslimat sekalian, siapa yang nak dia mati dalam keadaan husnul khatimah, angkat tangan. Siapa nak husnul khatimah mati dia? Masya Allah. Sudah tentu. Ini yang kita kata husnul khatimah apa? Kematian yang baik. Husnul baik, khatimah kesudahan. Kesudahan, penutup, pengakhiran yang baik maksudnya. Ini adalah perakhiran yang baik untuk hidup seluruhnya. Tetapi untuk hidup satu hari ada pengakhirannya, iaitu tidur. Itu juga husnul khatimah. Kesudahan hari yang baik ditentukan bagaimana cara sebelum kita tidur. Dan orang yang ada kesudahan yang baik sebelum tidur, insya-Allah ciri-ciri orang yang akan memiliki husnul khatimah sebelum tidur selama-lamanya. Orang yang bersiap sedia sebelum mati sementara, dia juga orang yang akan bersiap sedia untuk mati selama-lamanya. Sebab itu, bagaimana akhlak kita sebelum tidur sangat penting. Kerana itu Nabi SAW, Nabi yang telah dijamin syurga, yang diharamkan neraka, yang berada paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jamin syurga. Nabi tidak pernah meninggalkan beberapa amalan sunat sebelum tidur. Bukan kerana perlunya Nabi terhadap amalan tersebut, tetapi betapa Nabi nak tunjukkan contoh kepada kita supaya umatnya mengikuti bagaimana pentingnya kaedah cara-cara sebelum tidur. Sunnah Nabi SAW sebelum tidur ambil wuduk. Bila ambil wuduk, jangan duk bergaduh lah pula suami isteri. Isteri ambil wuduk, letak dah bantal kat tengah. Bang, awak jangan sentuh, saya nak tidur dalam wuduk. Suami tidur buas pula tu, kena dimarahnya suami. Bang, saya dah cakap jangan sentuh. Yang menyakiti hati suami itu dosa. Yang nak ambil wuduk itu sunat. Maksud ambil wuduk sebelum tidur bukan syarat tak batal wuduk. Dan kalau ambil wuduk sebelum tidur kemudian bersentuhlah suami isteri, maka tak perlu nak pergi ulang balik. Kan ulang. Ya Allah. Tujuan kita mengambil wuduk sebelum tidur ialah membersihkan seluruh anggota badan kita daripada dosa. Sebab hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya daripada anggota wudukmu itu keluarlah dosa-dosa. Daripada wajahmu, daripada celah jari jemarimu, daripada celah jari kaki, semua tu seluruh anggota wuduk. Dan ibu-ibu muslimin muslimat sekalian, perasan atau tidak, hanya anggota wuduk yang terlibat dengan dosa. Anggota mulut, anggota tangan, anggota jari, anggota mata, ini semua anggota wuduk. Anggota telinga, basuh telinga, anggota kaki, lutut tak buat dosa, paha tak buat dosa, kaki melangkah ke tempat yang lara, tempat dosa, mulut bercakap, mata melihat, telinga mendengar. Sebenarnya anggota wuduk kita Allah bersihkan daripada dosa-dosa kecil 5 kali sehari seketika kita mengambil wuduk untuk salat. Dan kalau kita perhatikan, anggota wuduk yang sama juga adalah anggota
yang akan berlakunya penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit melalui apa? Hidung, mulut, mata, tangan, kaki. Betul atau tidak? Ke ada penyakit berjangkit melalui lutut? Tak ada. Melalui pinggang? Tak ada. Semua rongga-rongga badan, anggota badan yang terlibat dengan wuduk adalah anggota yang terdedah kepada dosa dan terdedah kepada penyakit. Sebab itu pengkaji-pengkaji, orang-orang saya kata orang Islam adalah umat manusia yang paling sehat di dunia. Sebab 5 kali sehari agamanya mewajibkan untuk membersihkan organ-organ badan yang terdedah kepada penyakit, terdedah kepada udara, terdedah kepada cahaya dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Hebat sebenarnya Allah menjaga kita zahir dan batin. Dan setiap kali kita mengambil wuduk 5 kali sehari, kita ada buat dosa daripada subuh sampailah zuhur. Bila zuhur Allah menyucikan kita. Zuhur sampai asar ada buat dosa-dosa kecil. Yang gugur ada dosa kecil ya. Dosa besar dengan taubatan nasuha. Bila sampai kepada asar ada dosa, asar Allah gugurkan balik dosa kita. Asar ke maghrib ada dosa yang kita buat. Maghrib sampai isyak ada dosa kita buat. Dan antara isyak ke tidur ada dosa yang kita buat. Jadi sebelum tidur, yang sementara, mati sementara, kita bersihkan dulu dosa. Sekiranya mati betul-betul dalam tidur, mudah-mudahan dalam keadaan bersih daripada dosa. Sebab itu sunnah Nabi sebelum tidur mengambil wuduk. Seterusnya, setiap malam Nabi membaca surah Al-Mulk. Itu kita tahu Nabi sebut hiyal munjiyah, tabarakallazi biyadihil mulk, hiyal munjiyah, hiyal mani'ah min azabil qabr. Surah Al-Mulk adalah penghalang, adalah pelindung daripada azab kubur. Subhanallah. Kemudian sunnah Nabi sebelum tidur adalah Sayyidatina Aisyah menceritakan Nabi akan merapatkan kedua tangan. Maksudnya macam tadah doa lah. Lalu Nabi membaca 3 kul. Jadi sebelum tidur, janganlah tidur sebelum membaca 3 kul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian Nabi akan menyapu ke seluruh tubuhnya. Ni Aisyah cerita. Seluruh tubuhnya ke seluruh bahagian yang mampu dicapai oleh tangan. Subhanallah. Maka kita, adakah kita buat begitu setiap malam? Sedangkan kita tidak dijamin syurga, kita tidak dijamin selamat daripada api neraka. Sesungguhnya Rasulullah menunjukkan kita contoh begitu supaya kita menjadi orang yang bersedia untuk menghadapi kematian. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, sesiapa yang mencintai Allah, benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah. Dan apa yang Nabi suruh kita ikut Nabi bukan benda yang tidak mampu diikuti, tidak. Semua sunnah Nabi adalah sunnah yang mampu diikuti oleh semua manusia. Sebab ia perkara yang dalam perihal kemampuan kudrat manusia. Dan Nabi menunjukkan kita sunnah-sunnah seperti ini kerana Nabi sayangkan kita. Nabi nak pastikan kita dapat husnul khatimah yang sebenar-benarnya. Subhanallah.